Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Menteri-Menteri ASEAN bertanggungjawab ke atas penerangan dan pelastri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap secara berasingan Panglima Angkatan Tentera Malaysia dan isteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap 13 orang delegasi yang terdiri dari menteri-menteri serta wakil menteri-menteri negara anggota ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan, negara-negara pelastri, Republik Demokratik Timur Leste dan juga Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio-Budaya ASEAN. Delegasi berkenaan berada di negara ini bagi menghadiri persidangan Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan AMRI ke-17 dan persidangan AMRI Plus 3 ke-8 yang telah berlangsung di The Empire Brunei, Cerudong. Persidangan AMRI ke-17 telah meluluskan Bandar Seri Begawan Declaration to reaffirm the ASEAN ministers responsible for information commitment to strategic progress in media and information dan Kuala Lumpur Declaration on Safe and Responsible Use of Social Media Platforms. Selain itu, Menteri-Menteri AMRI juga telah meluluskan Joint Media Statement of the 17th AMRI and related meetings. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap rombongan Menteri-Menteri dan Wakil Menteri-Menteri negara anggota ASEAN, negara-negara Plus 3, Republik Demokratik Timur Leste, serta Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio-Budaya ASEAN. Turut hadir Yang Berhormat Bihindatu Lera Raja, Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. AMRI ke-17 membawa tema Maju, Media Advancing Joint Understanding, Transforming Media's Role in Advancing Cooperation and Mutual Understanding, memberi tumpuan untuk memajukan kerjasama dalam menjangka masa depan media dan penyiaran ASEAN ke arah memastikan AMRI dapat bersedia secara kolektif dalam menyediakan bahan atau kandungan yang mampu menarik perhatian penonton pada masa akan datang. So good. Yes. And then Prime Minister and then election. They invite me and see if I can time. Malaysia Brunei had a very good relation. I should live with your president. I know him a long time ago. And in ASEAN, I see him there. I'm very glad to the new video. So I hope many people. Our relations with Japan and Brunei is very good. Yeah. They look after me very well. I really enjoy very much.
Thank you very much. Thank you. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam jika berkenan menerima menghadap Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Majlis menghadap tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Menyertai Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam. Ini merupakan lawatan pertama Yang Berbahagia ke negara Brunei Darussalam sejak dilantik menjadi Panglima Angkatan Tentera Malaysia pada 31 Januari 2025. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Isteri Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Yang Berbahagia Datin Risia binti Syekh Ali Omar Bajarai. Beberapa kementerian mengadakan majlis doa selamat memohon kemudahan dan keselamatan bagi bakal jemaah haji. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sebagai tanda kesyukuran dan bagi memohon perlindungan, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan, pagi tadi diadakan majlis doa selamat bagi 86 bakal jemaah haji. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Daripada jumlah tersebut, 20 orang merupakan saudara baharu terpilih. Majlis diserikan dengan tazkirah bertajuk Roh Ibadah Haji. Majlis diselajurkan dengan penyerahan rasmi pembayaran pakej haji dan pengagihan wang saku. Majlis Ugama Islam Brunei telah meluluskan pengagihan kumpulan wang zakat asnaf mu'allaf berjumlah RM342,000 merangkumi RM302,000 untuk bayaran pakej haji, pakej Zamrud melalui syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad bagi 20 orang saudara baharu dan RM40,000 untuk wang saku dengan setiap peserta menerima RM2,000. Juga mengadakan majlis doa selamat bagi pegawai dan kekitangan yang akan menunaikan fardu haji Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, juga diadakan ceramah khas bertajuk Keistimewaan Bulan Zulhijjah, Bulan Ibadah dan penyerahan sumbangan kepada 11 bakal jemaah haji. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya juga meraihkan 12 bakal jemaah haji dengan majlis doa selamat. Majlis berlangsung petang tadi di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pengisian majlis penyampaian sumbangan derma kepada bakal jemaah haji dan ceramah khas bertajuk Jangan Sia-siakan Waktu Yang Ada. Perbincangan semasa persidangan AMRI ke-17 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan menggariskan perkongsian komitmen untuk mendukung pemusatan dan perpaduan ASEAN terutamanya dalam menangani cabaran transformasi digital. Yang berhormat Pihinda Tulera Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Halpi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyatakan demikian pada Majlis Makan Malam AMRI ke-17 malam di The Empire Brunei, Jerodong. We highly value your views and proposals shared in the meeting, and I look forward to further deliberation on these insights. It is encouraging to see the alignment across member states and our dialogue partners in advancing media and digital literacy. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderamata kepada menteri-menteri ASEAN bertanggungjawab ke atas penerangan Republik Demokratik Timor Leste, Republik Rakyat China dan Jepun. Di samping persidangan Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan AMRI ke-17 dan persidangan AMRI Plus 3 ke-8, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua kemarin mengadakan mesyuarat dua hala secara berasingan bersama Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi Malaysia dan Tuan Yang Terutama Nath Pektra, Minister of Information Cambodia. Semasa mesyuarat dua hala bersama Timbalan Menteri Komunikasi Malaysia Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halpi bin Haji Muhammad Yusof menyatakan sokongan terhadap Malaysia selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2025 dan seterusnya menekankan peranan AMRI dalam menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan serantau ke arah perpaduan ASEAN. Manakala semasa mesyuarat dua hala bersama Minister of Information Cambodia, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua memuji komitmen berterusan Cambodia selaku timbalan pengerusi AMRI bagi tahun 2025-2026. Yang Berhormat turut mengetengahkan sumbangan penting Cambodia dalam sektor media dan penerangan ASEAN. Seramai 78 orang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya pagi tadi menerima pingat kerja lama PKL. Penyampaian pingat tersebut adalah sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Majlis berlangsung di Brakas. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, yang merupakan pengiktirafan dari kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebagai tanda penghargaan di atas jasa bakti serta perkhidmatan cemerlang pada pegawai dan kaki tangan yang telah berkhidmat selama lebih 20 tahun. Awang Raslan bin Haji Laman. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Inner Mongolia Jew ke Kangroi Envirotech Co Limited menandatangani memorandum bersefahaman MOU bagi mempromosi kerjasama dalam penyelidikan akademik, pengembangan bakat dan inovasi teknologi.
MOU ditandatangani oleh Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Puan Zangna, Ketua Pegawai Teknologi selaku Wakil Li Zan Sheng, Pengerusi Inner Mongolia Geokekangroy Envirotech Co Limited. Objektif utama MOU memudahkan perbincangan mengenai penubuhan bersama fasiliti eksperimen penyegaraman air laut di UBD, tempat teknologi canggih dan pencapaian penyelidikan Juki boleh dipamerkan, diuji dan dikembangkan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Xiao Jiangguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Majlis Mesyuarat Negara MMN telah menghadiri mesyuarat konsultatif kedua ahli Parlimen Muda AIPA yang berlangsung di Kelang Selangor, Malaysia dari 5 hingga 8 Mei 2025. Mesyuarat menjadi landasan bagi ahli-ahli Parlimen Muda untuk mengukuhkan peranan para belia dalam mencorak masa depan ASEAN. Delegasi MMN diwakili oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sepanjang mesyuarat, ahli-ahli MMN berpeluang menghadiri 2 sesi dialog selain turut menyertai sesi plenary. Sesi-sesi tersebut membuka ruang kepada delegasi dari 8 buah negara untuk mengetengahkan pelbagai inisiatif rentas sektor dalam meningkatkan keterlibatan para belia, antaranya dalam penggubalan dasar dan menangani cabaran global seperti perubahan iklim dan penyalahgunaan kecerdasan buatan AI. Ketika persediaan dibuat bagi pelaksanaan program Sahsiah Pelajar PSP seluruh negara, Kementerian Pendidikan perlu melakukannya dengan jelas, bersepadu dan bertanggungjawab. PSP dalam pada itu bukan sahaja berperanan sebagai satu program, malahan merangkumi komitmen kepada menggabungkan ciri kepimpinan dan tanggungjawab awam ke dalam pendidikan setiap pelajar. Perkara itu disentuh semasa perasmian konvensyen pemimpin sekolah ke-7 yang berlangsung pagi tadi di Predex, Jerudong. Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, juga menggariskan yang kejayaan PSP bergantung bukan kepada dasar tetapi kepada keupayaan kepimpinan untuk mengadaptasi rangka kerja berkenaan dalam komuniti sekolah. Juga diadakan pelancaran buku panduan pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Lebih 400 orang menyertai konvensyen terdiri daripada pemimpin sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta. Dengan tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti, konvensyen bertujuan mengukuhkan kesepaduan sistematik di Kementerian Pendidikan melalui pemupukan budaya kolaboratif dalam kalangan semua pihak berkepentingan. Kementerian Pertahanan menerima lawatan pengenalan daripada Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Perbarisan Kawalan Kehormatan sempena lawatan tersebut berlangsung pagi tadi di Bolkiah Garrison. Sejurus ketibaan, Panglima Angkatan Tentera Malaysia menerima tabik hormat Panglima dari Kawalan Kehormatan terdiri daripada anggota Tentera Darat Diraja Brunei dan seterusnya mengadakan kunjungan muhibah kepada Major General Datuk Perdana Seri Haji Muhammad Hazimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Semasa kunjungan tersebut, kedua-dua pihak menyatakan hasrat untuk mengekalkan dan meneruskan kerjasama tentera secara konsisten. Mesyuarat Sekretariat Atta Mesyuarah Mastera 2025 membincangkan penyelarasan program dan projek Mastera. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian dipertanggungjawabkan oleh Mastera Brunei Darussalam selaku negara tuan rumah yang dihadiri oleh para perwakilan negara anggota Mastera lainnya iaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.
Dewan Bahasa dan Pustaka DBP selaku Sekretariat Mastra Brunei Darussalam menghadiri mesyuarat berkenaan dalam satu ruang antara perwakilan Mastra Brunei Darussalam. Menyertai mesyuarat Dayang Hajah Hairani binti Haji Awang Damit, pemangku timbalan pengarah DBP selaku timbalan pengerusi Mastra Brunei Darussalam merangkap Ketua Perwakilan Mastra Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam sekali lagi menerima kunjungan pelawat dari sebuah kapal persiaran yang berlabuh buat kali kedua ke negara ini. Kapal MV Mediterania membawa lebih 2,400 penumpang dengan lebih 700 anak kapal setelah berlepas dari Singapura. Ketika berada di negara ini, mereka mengunjungi tempat-tempat tarikan pelancong. Peningkatan jumlah kapal persiaran ke negara ini menandakan berkembangnya reputasi negara sebagai destinasi persiaran di rantau Asia Tenggara. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengadakan operasi bersepadu secara bulanan ke atas beberapa buah premis perniagaan di daerah Temburong baru-baru ini. Hasil daripada operasi tersebut didapati sebanyak 10 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan. Kesemua alat-alat berkenaan adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan. Sementara itu, pihak JPES telah mengeluarkan 2 notis amaran bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 iaitu menjual minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan kegagalan mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual di dalam premis perniagaan. Akibat membuang sampah di kawasan tanah lapang di tempat awam, sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong. Syarikat AKR Trading Sundan Berhad dikompaun RM1,000 atas kesalahan yang dilakukan di Kampung Bukit Beruang, Daerah Tutong dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya kawasan premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap. Kerja-kerja penyucian tangki air Lakion daerah Temburong akan dijalankan esok 9 Mei bermula 9 pagi sehingga kerja selesai. Kawasan terlibat ialah Mukim Batu Apoi, Mukim Labu dan kawasan sekitarnya. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Untuk permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Bola sepak Piala FA Brunei 2025. Indra SC mencatat kemenangan ke atas Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB dalam aksi perlawanan pertama pusingan separuh akhir yang berlangsung semalam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Indra berjersey hitam biru mendahului perlawanan pada separuh masa pertama dengan jaringan 1-0. Masuk babak kedua, Indra terus menambah 2 lagi gol sebelum MSABDB menjaringkan gol tunggal pada minit-minit akhir perlawanan. Perlawanan berkesudahan, Indra SC menang 3-1 ke atas MSABDB. Perlawanan kedua separuh akhir bagi kedua-dua pasukan akan diadakan pada 11 Mei ini di Kompleks Sukan Berakas.